Okey, alright. Okey, selamat datang Cik Hafiz, Cik Puan Halimah, Cik Hamzah, Muhammad Hanif, Arifin, Cik Syah, Cik Syed Ibrahim dan Cik Zamri. Alright, kalau anda dah bersedia untuk sesi memburu sambar potensi kita pada hari ini programnya, insyaAllah habis sebelum pukul 10. Alright, so saya akan briefing dan juga berkongsikan kepada anda informasi-informasi yang berguna kepada anda sebagai seorang pelabur dan pedagang saham Bursa Malaysia. Okey, kita akan sentuh tentang isu-isu semasa yang ada di pasaran serantau dan juga tempatan, dan juga saham-saham yang berpotensi yang kita dah sediakan untuk anda. Bismillah. Baik, so far so good. Boleh kita mulakan kalau dah bersedia. Sila komen dekat ruangan komen di bawah, I am ready coach. Sila komen dekat ruangan komen di bawah, I am ready coach. Adik je ni. Kelakar juga Boleh main-main kita punya. Tengok macam mana kadang-kadang seronok juga kan kita tukar-tukar ni kan. Apa salahnya? Dah macam tadika pun tadi. Okey, alhamdulillah ramai yang mengomentar, memberikan komentar positif, alhamdulillah. Thank you very much yang dah ready. Thank you very much yang dah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Screen boleh nampak? So far so good. Jelas screen-nya? Baik, kenaikan KLCI pada hari ini sebanyak berapa mata tu? 5.8 mata 5.8 mata, 0.39%. Mengenepikan kerugian sebelum ini untuk berakhir pada paras tertinggi hariannya pada Selasa hari ini, ditarik balik oleh pembelian lewat bagi telecommunication dan media terpilih. Telecommunication and media terpilih. Serta kaunter produk dan perkhidmatan perindustrian. Jadi KLCI kita menyokok 5 mata, 0.3%, untuk ditutup pada paras 1499. Hanya sedikit di bawah paras psikologi 1500 kalau anda perasan. So pada hari semalam penutupnya 1493.
Jadi kalau hari ni naik 5 mata, 5.8 mata, berakhir pada 1.499. So hanya tinggal satu mata sahaja untuk capai 1,500. Okay. Jadi jumlah dagangan berkurangan kepada 2.8 bilion unit bernilai 1.98 bilion ringgit berbanding 3.9 bilion unit bernilai 2.03 bilion ringgit semalam. Okay. So kita tengok apakah yang berlaku juga pada pasaran indeks serantau. Okay. So sekitar Asia yang menurun pada hari ini. Actually di awal pagi KLCI kita pun menurun seiring dengan pasaran serantau yang ada. Siapa tahu apakah yang berlaku apabila semalam dan awal pagi ni tadi KLCI kita pasaran serantau menurun. Apakah sebenarnya reason yang sedang berlaku, yang telah berlaku? Siapa boleh share dalam ruangan chat? Tolong komen. Apa yang sedang berlaku ataupun apakah informasi yang penting yang perlu berada di minda kita yang menyebabkan pasaran sehari dua ni turun. Petang tu tadi, hari ni baru naik sedikit. Itu pun KLCI. Yang mana yang lain pula masih menurun. Contoh, Singapore Exchange, Straits Times Index turun, Hong Kong turun. Kita tengok, China F50 turun, 65 mata. China SSE Composite turun 3 mata. Shenzhen saja yang naik 14 mata. Filipina turun, South Korea turun. Thailand Index pun turun. Indonesia naik 79 mata. Okey, siapa kat sini boleh share? Mengapa semalam KLCI kita, pasaran serantau pun melemah. Hari ni juga sedikit kelemahan tetapi sebelah petang kita punya KLCI menokok naik. Disebabkan dua sektor yang mendapat perhatian para pelabur dan pedagang. Mempunyai minat belian di lewat petang. Iaitu dalam sektor telekomunikasi and media dan juga industri services. Industry services. So siapa boleh share kat sini? Apakah reason dia? Apakah reason dia? Kalau anda mengikut rapat, update terkini tentang keadaan pasaran tempatan dan juga global, anda mesti tahu, anda pasti tahu apakah sebenarnya yang berlaku sehari dua ni. Mengapa pasaran kita menurun? Okey, mengapa? Malam turun, hari ni pagi turun, petang baru naik. So mengapa pula dia turun dulu? So siapa boleh share kepada kita semua? Siapa boleh share poin yang sangat penting? Mengapa KLCI kita mendak di pagi hari, menaik semula di sebelah petang dan rakan serantau bursa di serata ataupun di serantau Asia juga menurun melemah. Siapa boleh share benda ni? So far so good? Ada nak bagi jawapan ataupun nak saya? Siapa kat sini yang nak saya ulas? Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Okey? Baik. Apa yang sedang berlaku di pasaran serantau adalah disebabkan oleh kelemahan yang berlaku disebabkan oleh data ekonomi China. Siapa pernah dengar? Recently ada terbaca dalam news data ekonomi China yang keluar. Okey? Yang dikeluarkan. Okey? Jadi satu lagi aktiviti pengambilan keuntungan yang sederhana. Okey, di pasaran mata wang Asia juga ketiga pelabur dalam proses menerima data ekonomi China yang lemah. Okey, apa dia?
Data ekonomi China yang lemah. Dapat tak? Jadi recently, baru-baru ini, okay, data ekonomi China keluar, iaitu KDNK China. Betul tak? KDNK, negara China, melemah. Menurun le. Ya tak? Sekejap ni saya sharekan kepada anda guys. Bila. Dapat beritanya? Saya ulas lah Muhammad Hanif Arifin. Ya, baik. So, jawapannya adalah KDNK suku keempat China dijangka lemah. Dan memang lemah pun. Siapa dapat tangkap kenapa jadi lemah? Kenapa KDNK China dilaporkan bakal melemah? Mengapa? Sebab data ekonomi China berkemungkinan menunjukkan pertumbuhan yang lemah pada penghujung tahun lepas selepas dasar COVID ataupun dasar sifar COVID ditamatkan secara tiba-tiba walaupun perhatian segera beralih kepada lantunan kuat pada 2023. Selama yang dia umumkan sebelum pelepasan COVID-19 di negaranya, sebelum dia melepaskan sempadan negaranya, China mengamalkan zero COVID policy yang ketat, menyebabkan beberapa daerah besar terpaksa di lockdown oleh kerajaan. Maka beberapa tempat yang utama, bandar utama ataupun kawasan-kawasan utama di China ditutup, di lockdown, maka aktiviti perniagaan akan terbantut, betul? Aktiviti perniagaan secara tak langsung terbantut. Maka bagaimana KDNK nak ada pertumbuhan di negara tersebut? Kan? KDNK akan melemah lah. Bagi tempoh selama dia tutup dan keputusannya akan diumumkan tak lama lagi. Okay? Alright? Jadi nampak dah mengapa KLCI dan kawasan sekitarnya melemah semalam. Okay? Dan hari ini KLCI melemah sebelah pagi, tetapi sebelah petang KLCI ataupun pasaran kita menokok naik. Baik, kita punya pasaran untuk KLCI hampir menghampiri satu mata sahaja lagi untuk mencecah 1,500. Satu mata saja lagi. Satu mata saja lagi. Dan kalau anda lihat, sejak Perdana Menteri dilantik, satu minat belian yang kuat berlaku dan biasalah keadaan consolidation dan correction ni hanya sementara dan sekarang ni KLCI hampir membuat breakout pada level 1,500 sekali lagi. Usaha untuk memecahkan rintangan psychological level 1,500 ini sedang dalam proses dan juga perlukan beberapa lagi katalis positif untuk pasaran kita menokok naik. Saya nak kongsikan beberapa berita baik. Beberapa berita baik yang kerajaan sekarang ini sedang usahakan. Kalau sebelum ni saya dah tanya kepada anda minggu lepas, ingat tak? Senaraikan kepada saya apakah dasar ekonomi bagi kerajaan perpaduan selama yang dia memerintah. Ada sebulan dia memerintah, ada dalam tempoh sebulan memerintah, ada sebulan ke 2 bulan. Ni adalah first day, 24 November. Kita dah melepasi 24 Disember. 24 Disember nak masuk 2 bulan.
sudah pun hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ni, apakah dasar ekonominya yang kalian perasan? Saya dah cuba mengetengahkan isu ni minggu lepas lagi. Saya dah minta anda senaraikan isu apa tu? Poin-poin penting bagi dasar ekonomi yang kita nampak kerajaan perpaduan ini perkasakan, nak pertengahkan. Salah satunya, just recap saja, tulis saja bahagian chat apa dia? Hampir 2 bulan Yazidin, Cik Yazidin hampir 2 bulan. Okey. Yang pertama, tuliskan dekat ruangan chat. Yang pertama, dasar ekonomi kerajaan perpaduan. Nampak gayanya? Lebih kepada apa? Saya boleh jawab dekat ruangan chat. Lebih kepada electric vehicles, betul? Ataupun tenaga solar, ataupun lebih kepada green technology. Nombor 1. Nombor 2, siapa boleh share? Tuliskan dekat ruangan chat. Come on, terima kasih. Nombor 2 guys. Pertanian. Pertanian. Bolehlah pertanian. Okey. Pertanian ni apa? Nak tanam apa? Durian king apa? Musang king apa? Pertanian apa benda? Apa benda saham yang kita nak pertengahkan? Saham-saham getah ke? Saham-saham yang mempunyai perladangan? Kelapa sawit? Macam tu? Plantation. Okey, nombor 3. Plantation lah. Lebih kepada plantation. Pertanian. Plantation lah kita ambil plantation. Nombor 3. Apa dia? Poin yang seterusnya. Nombor 3 guys. Come on guys. Tuliskan dekat ruangan chat. Poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi. Green technology. Nombor 2 adalah plantation. Nombor 3. Sektor plantation. Yang akan diusahakan oleh kerajaan perpaduan ni. Supaya diskriminasi terhadap kelapa sawit. Akan diperangi. Diskriminasi terhadap kelapa sawit akan diperangi. Itu bahagian plantation. Nombor 3. Come on guys. Ni recap saja minggu-minggu lepas. Come on guys. Benda dah banyak kali dah bincang kot. Takkan tak boleh nak ingat balik. Okey, pelancongan. Kerajaan mengharapkan pelancong China. Betul? Okey. Usaha menyambut baik pelancong daripada China. Dengan itu, tidak mendiskriminasi mana-mana pelancong daripada luar negara. Setiap pelancong yang datang ke negara kita perlu menjalani proses SOP COVID-19 yang ketat. Setuju? Betul? Tepat ke tidak apa yang saya cakap ni? Nombor 3. Nombor 4. Come on guys. Nombor 4. Lepas ni saya nak anda senaraikan 4 yang saya cerita ni. 4 poin yang kita bincangkan ni. Jadikan dia sebagai bahan informasi katalis bagi pasaran. Lagi. Apa lagi? Tepat. Muhammad Liman cakap. Lagi. Satu lagi. Nombor 4. Apa lagi? Come on guys. Come on. Korek dalam minda anda. Memori. Kalau susah nak ingat, amalkan Mindtropic. Okey? Amalkan Mindtropic ni. Barulah sihat minda. Okey? Amalkan Mindtropic anda. Apa tu? IKS. Encik Yazidin. IKS untuk apa? Kerajaan nak bina apa? Kerajaan nak bina mega projek. Dengar sini banyak. Dengar sini banyak. Dengar sini baik-baik. Kerajaan nak bina mega projek, kata hold tetapi mega projek yang sedang dijalankan tu diteruskan. A new mega project tak akan ada. Dengar sini baik-baik A new mega project tak akan ada. Okey, kalau anda nakkan okey, inilah susah betul ya. Sebentar
untuk melancarkan pemikiran kita, untuk melancarkan pemikiran kita, okey. Kalau anda mempunyai masalah lemah ingatan, okey, kurang daya tumpu, kan, saya cakap asyik lupa je, kan, padahal dah diulang-ulang minggu lepas. Lepas tu otak tu jadi kabut, kabut otak. Macam ada lagu kabut jiwa, tenang, kabut jiwa. Kabut otak, lepas tu sukar nak tidur. Kalau anda sukar nak tidur, ada rasa keresahan dan kemurungan, ni. Ini barang dia. Ini barang dia. Ini barang dia. Nama dia Mindtropic SKB. Saya amalkan setiap hari satu ataupun setiap hari dua. Dua apa? 2 biji. Untuk kita menajamkan fikiran dan juga memori kita. Okey, insya-Allah, insya-Allah. So minggu lepas ada juga saya share kepada anda, dia Perdana Menteri pergi Indonesia. Perdana Menteri pergi Indonesia. Oh, tak tekan. Sekejap Okey, Perdana Menteri pergi Indonesia bila? Last week. Betul? Perdana Menteri pergi Indonesia last week. Okey, yang di apa? Yang di highlightkan, yang di highlightkan dalam lawatan beliau ke negara Indonesia. Yang pertama tadi kita dah bincangkan tentang plantation, kelapa sawit. Bagus. Kelapa sawit, mereka berdua, kedua-dua negara ni akan bekerjasama untuk memerangi diskriminasi tentang kelapa sawit, minyak masak kelapa sawit. Okey, kita tahulah isu yang berlaku di Eropah. Okey, siapa tahu isu yang berlaku kat Eropah? Apa yang berlaku? Siapa boleh share? Siapa boleh share? Benda ni saya dah share kepada anda sebelum ni. Siapa boleh share? Isu yang berlaku dekat Eropah tentang kelapa sawit. Ni yang tak makan Mindtropic ni mesti tak dapat jawab ni. Kan? Okey. Yang tak makan Mindtropic ni mesti tak dapat jawab ni. Ya Allah, kau punya ni. Apa pasal? Macam gini. Okey. Yang nak menajamkan akal fikiran, okey, yang rasa macam memori tu dah berkarat, cuci dengan ni. Cuci dengan Mindtropic guys, supaya tajam fikiran anda tu. Ya Allah, macam mana kamera ni Kamera. Kamera. Cerita. Kalau anda tengok cerita apa nama cerita hantu? Bukan cerita hantu. Dia pun pakai pil juga, tapi dia punya pil macam dadah. Yang ni bukanlah dadah. Mana boleh. Ni semua ada super brands yang diiktiraf oleh GMP, HACCP. Lepas tu apa lagi ada? Okey, kat dalam ni ada apa? Fruit with Serine, Ashwagandha, KSM 66 and Bacopa Moniri chewable tablet. Perbankan. Minyak soya, minyak sawit. Okey, ozon yang nipis. Okey, Muhammad Arifin menjawab ozon yang menipis. Pandai. Okey, diskriminasi terhadap kelapa sawit ni adalah ozon yang nipis. Betul? So last week saya dah terangkan benda ni, dah ceritakan kepada anda kan. Orang Indonesia nak cepat clearkan ladang kelapa sawit, nak buat penanaman semula.
Yang lama-lama pokok-pokok yang lama-lama melangit tinggi kelapa sawitnya, dia orang tebang, dia orang bakar. Bila bakar mengakibatkan dia lebu. Bila hazel dah ada jadi hazel, dia lebu, asapnya pergi ke negara kita juga. Pernah tak anda alami jelebu dalam hidup anda? Selama anda hidup ni? Takkanlah tak pernah. Jelebu. Jelebu hasil daripada pembakaran terbuka besar-besaran di Indonesia. So asap dia bergerak ke Malaysia, ke negara kita. Lepas tu beralih pula. Akhirnya Eropah menyatakan kita akan boikot kalau anda meneruskan aktiviti perladangan yang menyebabkan pembakaran terbuka dan seterusnya mengakibatkan penipisan ozon. Okey. Jadi selain penipisan ozon, ada juga isu habitat haiwan liar yang terkesan ataupun terancam, ya. So akhirnya endahan daripada amaran negara Eropah, negara Indonesia masih mengamalkan penanaman semula secara pantas dengan membuat pembakaran terbuka besar-besaran. Akhirnya mereka secara sebulat suara di Eropah dalam European Union memutuskan untuk membuat boikot minyak kelapa sawit daripada Malaysia dengan Indonesia. So sejak 2018 lah mereka membuat keputusan tersebut. Okey, so 2018 ingat Jadi selain daripada itu, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk berunding, bukanlah berunding tetapi memerangilah diskriminasi ini yang menyebabkan demand kelapa sawit secara global menurun. Kalau Eropah membuka semula jalan untuk import minyak kelapa sawit, nescaya harga minyak kelapa sawit akan melambung semula. Nombor 2, nombor 3 pula ataupun yang seterusnya saya nampak ada ramai yang dah tulis kat situ. Okey. Digital teknologi, 5G, okey. Puan Halimah ada bagi tahu kat sini, Muhammad Hanif Arifin 5G ada. Okey. Nombor yang seterusnya, saya tak tahu berapa banyak nombor. Tetapi poin yang seterusnya, Perdana Menteri kita pergi ke Indonesia juga menegaskan untuk membuat pendaftaran pekerja asing di Malaysia melalui pendigitalan. Pendigitalan. Siapa kat sini dapat poin yang apa yang saya cakap ni? Dan dapat tangkap saham apa yang kita cuba ulas. Saham apa yang kita cuba ulas pada malam ini. Nampak gayanya. Terbungkai satu lagi katalis bagi sektor ini. Okey? Dapat tak? Jumpa ke tidak ni? Apa yang saya cuba terangkan kepada anda? So far so good? Jelas ke tidak ni? Di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri dan Sumber Manusia akan ditugaskan untuk melihat pelaksanaan pengambilan pembantu rumah dari Indonesia secara digital bagi mengurangkan kebergantungan kepada ejen. Ejen tu siapa? Orang tengah lah. Yang dapat untung satu kepala RM100. Satu kepala RM1,000. Satu kepala RM1,500. Satu kepala RM3,000. Anda pernah dengar tak ni? Pengambilan pekerja asing akan dikenakan yuran. Ejen lah kenakan yuran. Ada yang sampai satu kepala RM3,000. Siapa pernah dengar isu ni? So far so good? Jadi Perdana Menteri mengucapkan ataupun menyatakan untuk pengambilan pembantu rumah dari Indonesia perlu dilaksanakan pengambilannya secara digital. Macam digital. Okey. So kat sini kita ada beberapa saham
digital services. Alright, kita ada beberapa saham kita ada beberapa saham digital services. Okay, siapa yang nak saya kongsikan saham yang berpotensi pada malam ini, sila komen nak. Cik Azidin kata dah lama tak kena jerebu sejak ada COVID-19. MyEG. Ya, betul. Antaranya. Betul, saya setuju. Dah lama tak kena jerebu sejak COVID-19. Okay, terima kasih yang komen nak. Very good. You guys are awesome. Semuanya nak. Wow, amazing you guys. Semua baik-baik hari ni, malam ni. Okay. Okay, ni saham nombor 1 yang saya nak ketengahkan, nak highlightkan pada malam ini. Nampak tak saham apa? Perasan tak ni saham apa? Adakah kita sudah pernah berbincang? Adakah kita sudah pernah berbincang? Hai. Saham ini sebelum ini. Okey? Okey? Jadi 5 hari bulan dulu, 5 hari bulan Disember lah 5 hari bulan Disember, kita ada share lah. Waktu tu harga 91 sen. 91 sen dari sini. So now harga dah habis dari segi correction. Okay, correction dah pun tamat. Last support dia tak pergi pun dekat 88.5 ke, dia pergi juga 88.5. Last support 88.5. Sekarang dia dah ada triggered buy ataupun signal atau isyarat isyarat minat belian semula isyarat minat belian semula. Jadi kita update lah kita punya trading plan hari ni ya. Okay, so MyEG currently harga dia 91.5. So entry saya tak bagi kan, macam biasa. Target price kita macam biasa 95 sen. Okay, dan saya update dia punya last support dia adalah 83.5. Okey, adakah anda dah terlambat untuk masuk? Adakah anda dah terlambat untuk masuk? Tidak, relax dulu, belum lagi. Ada chance lagi insya-Allah, Tak ada, okey. Sebenarnya kita dah review banyak kali dah saham ni. Okey. Saya rasa kita berada pada track yang tepat lah untuk saham MyEG sekali lagi Untuk saham MyEG ni, untuk sekali lagi kita review pada saham MyEG guys. Okey. So apa yang saya nak kongsikan kepada anda pada malam ini, salah satunya pendigitalan pendigitalan. Dan target price selain daripada 95 sen, dia akan capai balik semula 95 sen. Target price yang jauh sedikit adalah pada harga RM10 di sini InsyaAllah boleh capai sampai sana. RM10. Okey, RM10. Okey, ada soalan tentang saham MyEG? Nanti dulu
So far, so good. Pekat. Aduh, terbaiklah Cik Yazidin. Mengingatkan saya tentang saham pekat. Yes. Cik Yazidin, dapat tak saham pekat sebelum ni? Okey, ini adalah saham yang pertama. Iaitu saham MyEG. Ya? Saham MyEG. Oh, anda yang kat luar sini. Oh my god. Saya terlupa nak end the live dekat Facebook lah. Tak apalah kita sedekah lah orang-orang Facebook. Yang anda berada dekat dalam Facebook guys. Anda yang berada kat dalam Facebook, anda nampak tak ruangan komen kat bawah tu? Sila masuk ke grup Telegram Nak Profit Saham dulu. Ataupun terus klik link dekat komen tu. Terus daftar untuk anda masuk kat dalam Zoom. Okay, sekarang kita buat dalam sesi Zoom guys. Kat dalam Zoom ni ada rakan-rakan kita lebih ramai daripada Facebook. Okay, so saya end the live dulu. Saya nak sharekan saham yang seterusnya. Untuk anda dapatkan saham yang seterusnya yang berpotensi insyaAllah. Saya lepas ini. Saya end the live dekat Facebook. Kita fokus dekat Zoom. Okay, stay tune. Okay, jumpa anda dekat dalam Zoom. Thank you very much yang ada dekat Facebook. Okay, bismillah. Seterusnya, seterusnya saham yang seterusnya, tadi Cik Yazidin ada share kepada anda dalam ruangan chat katanya pekat, pekat likat gitu, pekat likat. Siapa kat sini yang ada trading saham pekat? Ya, pekat likat. Ni. Bukan. Sekejap. Okay. Okay, nice. Sekejap Ready guys. Okay, terima kasih yang mengingatkan kepada saya tentang saham pekat likat ni. Code number 0233. Okay guys. Jumpa ke tak jumpa ni? Saham pekat ni sebelum ni. Berapa kali dah saya follow up saham pekat ni kepada anda? Bukan saya. Bukan sahaja saya. Bukan sahaja saya mencatatkan, tetapi selain saya tidak mencatatkan, kita ada review. Untuk minggu lepas, kita ada review saham pekat ni. Saya remind kepada anda. Sewaktu harga 46 sen ni. Ingat tak? Ingat ke tak? Ingat ke tidak ni? Okey. So, siapa kat sini yang telah berjaya memperoleh keuntungan dengan saham pekat? Ya, review kita sejak harga 46 sen, harga terkini paling kuat, paling tinggi hari ni 52 sen guys. 52 sen. Ya, 52 sen. Alhamdulillah. Tengok je coach. Aduh, tak apalah. Rezeki insya-Allah. Alhamdulillah. Saya lah tu. Alhamdulillah Selain saya bantu anda review, kita dah sahur dah. Alhamdulillah lah kan. Dah untung. Anda pun dapat ilmu. Ya. Okay, siapa belajar sesuatu pada saham-saham yang saya reviewkan ni? Daripada saham pekat ni. Dapat MyEG je. Okey, dapat MyEG pun insya-Allah rezeki. Kalau rezeki tak salah alamat, memang dapat okey insya-Allah. Masalahnya yang tak sahur ni. Takut tak kena alamat. Kat alamat anda tu tak masuk ataupun tak sampai ke alamat.
Okey. Ini adalah saham yang beberapa kali saya dah review buat anda guys. Betul tak? Siapa belajar sesuatu daripada saham Pekat Group Berhad yang kita dah review beberapa kali. Okey. So far dia punya harga dah pun hit. Hit ni bermaksud dia capai lah. Okey, 52 sen. Betul tak? Dah capai ke belum? Target price pertama. Dah capai ke belum? Target price pertama. Cuma terjual ataupun tidak je persoalan ni. Tapi saya nak tanya persoalan yang saya utamakan adalah dah tercapai ke belum? Dia hit the target ataupun tidak? Next target price adalah 54.5. Which is here lah. Di sini. Okay. So 52 yang pertama dah tercapai ke belum hari ni? Anda tengok the highest price is 520. Betul? 520. Dah tercapai ke belum? Sudah, right? Betul? The highest price is 52. Dah tercapai dah. Kan? Dah tercapai, betul? Alright. So, ada next target price seterusnya 54.5. In the process. Tapi jangan expect hari ni dah naik esok tambah naik lagi. Naik lagi. Tidaklah. Kadang dia membuat apa dia? Dia membuat liku-liku pergerakan. Saham dalam keadaan berliku-liku, ya. Berliku-liku, bergeraknya dalam berliku-liku. Betul tak? Macam gini. Perasan? Perasan ke tak perasan? Nampak ke nampak? Indah Malega yang menanti. Okey ni guys. Aduh, hai. Okey, you nak lagi tak ni? Siapa nak lagi? The next potential saham berpotensi pada malam ni. Okey, yang pertama saya dah review MyEG. Yang kedua saya dah review Pekat. Yang ketiga, siapa nak yang ketiga sila komen. I am ready coach. Sila komen nak juga. Sila komen nak. Dapatkah aku dah Kiwazuki agak kasih dinanti. For your information, for your information, kat sini saya nak tanya dulu. Okey, saya nak tanya dulu. Siapa kat sini yang belum lagi mengetahui setup untuk membuat perdagangan secara singkat, short trading. Siapa nak yang setupnya boleh dilihat, boleh diguna pakai di laptop, di PC anda tanpa perlu ada yuran kena bayar pada software-software yang ada di pasaran. Tetapi saya berikan software percuma, okey, boleh digunakan dan boleh membantu anda menjana keuntungan melalui perdagangan singkat short trading. Siapa kat sini yang nak setup tersebut? Cik Zamri dah lupa sebab lama tak aktif. Yang nak, okey, nice. InsyaAllah. Siapa lagi yang nak setup short trading tersebut? Kali ni screener saya guys. Kali ni sedikit screener saya tak pakai screener short trading tu. Seperti mana yang sebelum ni saya gunakan Galaxy screener, tetapi saya gunakan Trading View. Okay. Saya menggunakan setup screener melalui Trading View. Tetapi persoalan dia, bahagian screener anda dah tahu, anda boleh goda apa semua dekat dekat Trading View. Tetapi bagaimana nak setup dia? Nak setting dia tang mana? Nak pakai tang mana setting tu?
Betul tak? Tak tahu. Kan? Tak tahu macam mana nak ubah-ubah. Nak ubah tang mana? Apa benda yang nak diubah? Bahagian teknikal, deskriptif, fundamental, okey, nak ubah tang mana? Nak tune tang mana? So bila kita dah tune, kita dah bantu anda tune, anda tekan saja skrinnya dia akan senaraikan. From time to time dia akan bantu anda senaraikan saham-saham yang mempunyai ciri-ciri apa? Saham yang uptrending, ada bullish trending. Okey, saham-saham yang ada bullish trending, yang masih lagi bullish trending up. Okey, anda boleh screen saham-saham ni setiap hari pada pukul berapa pun anda nak. Ada yang nak buat intraday, buatlah pukul 9 pagi, 9.30 pagi, 10 pagi, 10.30 pagi. Ada yang nak buat perdagangan buy today, sell tomorrow tu, buatlah pukul 3.30 petang, 4 petang, 4.30 petang, buatlah. Kan? Tekan je button tu, dia akan senaraikan automatic. Okay, so anda gunakan software ni yang dah diberikan secara percuma, tapi tak tahu macam mana nak setting. Benda dah ada dekat tangan, percuma, tapi tak tahu nak setting. Rugi tak rasa? So dia macam satu peluang keemasan, boleh digunakan anytime tanpa perlu nak kena bayar renew lah software tersebut. Macam. Okey? Jadi benda tu semua insya-Allah dalam masa lagi 2 minggu kita anjakkanlah super trader yang kita anjurkan ni, kita anjakkan kepada 28 dan 29 Januari akan datang. Pada 20 dan 21 atau 21 dan 22 ni hari raya Cina, kita fahamlah. Mungkin ramai yang balik kampung, sibuk dengan family hujung minggu ni, betul? Jadi saya faham kan situasi cuti tu, sebab apa saya pun balik kampung kan. Kita pun semua balik kampung. Tak kisahlah orang balik ke kampung kita balik ke kampung orang ke. Jadi cuti yang panjang pada minggu ini sehingga hari Isnin, ya. 3 hari public holiday hari Isnin bersama dengan cuti Chinese New Year. Jadi kita anjakkanlah tarikh super trader tu kepada 28, 29 iaitu minggu ke satu lagi tu. Di mana semua orang dah balik ke sarang masing-masing. Semua orang dah balik ke rumah masing-masing. Betul tak? Alright. So 28, 29 Sabtu dan Ahad 9 hingga 5 petang. Inilah chapter-chapternya. Magic Tools percuma, platform setup padu, fundamental analysis, screener padu, ESG, screener, growth stocks. Technical analysis ni bahagiannya adalah seperti yang berikut, exit and entry strategy. Macam mana nak buat entry price. Kita tadi review saham-saham yang kita bagi ni, tak bagi entry kan. So kat mana dan bagaimana nak menentukan entry level yang betul. Technical analysis anda akan belajar dan kuasai support dan resistance, kuasai Japanese candlestick, trading plan yang betul, chart pattern breakout anda akan belajar. Ada 3 chart pattern breakout yang powerful yang saya nak sharekan kepada anda. Ada 3 chart pattern breakout yang anda harus dan wajib belajar. Jadi daripada 3 chart pattern tu, insya-Allah senang sikit anda nak buat keuntungan di dalam pelaburan saham kerana anda bakal mengenal pasti bentuk dan corak carta tersebut. Menggunakan chart pattern breakout. Teknik dia bagaimana, trading plan dia bagaimana, ni semua ada dalam chart pattern breakout. Dan kalau anda pernah dengar PVA, price and volume action, screener siap dengan bullish trade, short trade ni kita gunakan melalui trading view. Apa setup yang saya gunakan, saya sharekan kepada anda dalam Super Trader Program ini. Super Trader Program, indicators, oscillators, intraday setup ni semua yang saya kongsikan kepada anda dalam platform saham. Dan menganalisa saham-saham yang bullish untuk tahun 2023. So ini semuanya all in one kita berikan kepada anda. All in one. Tak ada lagi upsell program. Tak ada upsell program. So 7 proven strategy, magic tools tu tadi. Fundamental analysis, technical analysis, chart patterns, breakout, trading plan, intraday setup, screener, short trade. Ini semua adalah 7 proven strategy
yang kita perkenalkan kepada anda all in one. Tidak ada lagi upsell. Dan kalau anda memilih untuk berada selepas dalam Super Trader program 2 hari tersebut, anda pilih untuk menyertai dan berada dalam SPC Circle, Supreme Premier Circle, anda akan memperoleh kesemua ni mengikut kepada keadaan market dari semasa ke semasa. Okey. So program full time trader ni merangkumi daily live trade secara Zoom, secara live Isnin hingga Jumaat 3 petang dan weekly focus live setiap Ahad 11 pagi. Anda akan diberikan Supreme Premier Facebook Group Close, Weekly Focus Supreme Close Group, Telegram Channel dan juga Group Supreme Premier. Alright. Bersempena dengan Chinese New Year ni, okey. Ni saya cakap tadi, yuran hanya 299 saja, tak ada upsell all in one. Okey, anda akan dapat satu nota ebook Super Trader, okey, yang mengandungi lebih 220 pages. Okey, yang ini memang saya bagi all out. Semua topik fundamental, technical semua ada dalam ni. Okey, untuk anda belajar apa yang kita sentuh semua ada dalam ni. Ini sebagai nota ebook Super Trader. Dan kalau anda memilih secara lamsam untuk 12 bulan SPC. Okey. Untuk 12 bulan SPC, anda akan diberikan ebook The Power of Japanese Candlestick bernilai RM330 yang mempunyai 300 pages. Trading Price Action PBA, anda akan diberikan juga yang mempunyai 1100 pages bernilai RM350. Okey, benda ni dua candlestick ni hanya kepada anda yang memilih SPC 12. 12. Yang memilih SPC 12 bulan sahaja. Okey, yang memilih SPC 12 bulan sahaja. Okey. Kalau anda pilih yang bronze, silver and gold, okey, di mana sebulan SPC, 6 bulan SPC saja, anda tak akan dapat dua ebook ni. Anda akan dapat satu ebook ni sahaja, guys. Okey, anda akan dapat ebook satu ni sahaja. Dan semua orang pun akan dapat kalau anda pilih mana-mana program, mana-mana package lah. Okey, tapi yang kita nak bagikan dua ebook ni khas untuk anda yang memilih untuk premium 12 bulan SPC. Okey. Jadi 12 bulan SPC kesemuanya adalah 1499 saja. Nilai dia daripada 11,900. Kita dah berikan segalanya untuk 1499 saja 12 bulan SPC. Bayangkan sebulan berapa? Hari-hari jumpa pula tu. Kan? 1499 bagi 12. Satu bulan RM125. RM125 setiap hari. Satu minggu 6 kali jumpa. Kali 4 24. Kali 4 24 Zoom. 24 Zoom. 24 Zoom ni 125 bagi dengan 24 Zoom. Kali sesi baru RM5.20. Kali sesi baru RM5.20 setiap hari. Guys, baloi tak? So kalau anda ambil yang basic sangat, bronze. Anda ambil yang basic sangat bronze tu, hanya anda akan dapat ebook saja dengan program 2 hari. Yang ini program sebulan. Okey, 499. Yang ini program 6 bulan. 1199. So yang kita syorkan, ambil terus 12 bulan premium baru 1499. Nilai sebenar dia 11999. Itu nilai sebenar dia dekat 12,000. Nilai sebenar. Kita berikan lagi anda percuma 15 hari. 15 hari percuma SPC sebelum Super Trader bermula. Contohlah kalau anda buat bayaran hari ni, esok anda dah boleh dapat kemasukan. Kalau tak 15 hari, berapa hari tinggal?
esok hari Rabu. Bila hari Rabu, anda dah boleh berada dalam SPC live trade pukul 3 petang. So anda akan dapat Rabu, Khamis, Jumaat. Weekly focus satu hari lagi. 5 hari akan datang. Tambah lagi 5 hari akan datang. Maknanya berapa? 4 tambah 5, 9. 9 hari tinggal. 9 hari. Ini tak payahlah. 15 ni dah jadi 9 lah. Nanti kita ubah yang ni. 15 ni dah jadi 9 hari saja. Tinggal 9 hari. Percuma. Kalau anda dapat berada dalam SPC 12 bulan. Okay? So jangan lupa ni ebook The Power of Japanese Candlestick anda akan dapat. Ebook trading, price action, trading range ni pun anda akan dapat. Anda pilih untuk premium. Ni semua ni all in one kita tak ada lagi upsell dah. Ada soalan? So far so good? Okay. Jom kita tengok saham yang seterusnya. Saham yang seterusnya. Kalau ada soalan sila usulkan di dalam ruangan chat. Usulkan di dalam ruangan chat guys. Okay, next saham ya. Bismillah. Aduh, dah tinggi lah pula. Dah tinggi sangat. Sekejap. Sekejap. Tak boleh bagi yang tinggi-tinggi dah. Melantun tinggi sangat ni. Sekarang terbeli pucuk. Jadi kita kena berhati-hati bagi kepada anda. Okey, bismillah. Ini adalah saham yang seterusnya. Yang ketiga kita review pada malam ini. Okey guys. Yang ketiga saham yang ketiga untuk kita review kepada anda pada malam ini guys. Yang pertama tadi saham Pekat. Okey, kali ni kedua saham MyEG. Dan yang seterusnya ni adalah okey. Saham yang ketiga pada malam ini memburu saham berpotensi adalah saham end-to-end code number 0108 okey. 0108. Bismillah. Baik. Harga saham ini pada hari ini ditutup pada harga 50 sen Ditutup pada harga 50 sen. 50 sen tu saya nak bagi tahu ada bahagian rintangan. Ada bahagian rintangan dekat situ. Significant resistance terdapatnya dekat 50 sen. Tetapi apabila
Saham ini berjaya mengatasi rintangan ini, dipercayai dan dipercayai lagi sekali. Dipercayai, insya-Allah saham ini boleh bergerak dalam trend yang seterusnya, iaitulah uptrend dan menuju ke arah potensi target price 57.5. Okey, so saya nak beritahu the last support dia adalah 45 sen. Okey, 45 sen. Ada tak sesiapa yang membuat monitoring saham ini pada hari ini atau sebelum ini? Ada tak siapa-siapa yang membuat monitoring saham ini? Ada siapa-siapa yang membuat monitoring saham ini sebelum ini? End to end guys Code number 0108. Okey, sebelum dia boleh mencapai 57.5 ini, ada satu lagi target price yang boleh kita perhatikan adalah sekitar 53 sen. Sorry, 53 sen. Jadi sebelum dia sampai the target price yang kedua tu, target price yang pertama berapa guys? 530. Dan saya nak highlightkan kat sini last support dia adalah 450. Okey. Anda perlu cari entry level kalau anda nak nak berdagang saham ini, anda perlukan entry level ataupun trading plan yang lengkap lah. Trading plan yang lengkap. Kat sini siapa perasan ada satu pattern carta. Kalau kita belajar dalam chart pattern, ada satu chart pattern corak pada carta ini sedang terbentuk. Sedang terbentuknya satu corak pada saham ini. Sedang terbentuknya satu corak pada saham ini. Siapa boleh share kepada kita semua? Apakah chart pattern yang sedang terbentuk? Saya rasa saya scam anda Chart one code. Okey. Encik Hafiz betul. Azlan Adib betul. Cup and handle. Very good. Nice. Very good. Mungkin anda semua makan my tropik. Mempunyai akal fikiran yang tajam. Terbaik. Alhamdulillah. Hati ada terang lah. Terang ada. Terang hati lah. Alhamdulillah. Cik Hamzah betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. So far so good. Dengan review yang kita buat pada hari ini, saya nak anda kaji sedikit lagi satu bahagian lagi yang tinggal. Dalam setiap trading plan, saya tinggalkan bahagian entry. Betul-betul? Ini adalah keputusan anda. Anda buat entry ke, anda nak jual ke. Itu keputusan anda. Anda perlu buat kajian sedikit lagi. Supaya anda betul-betul faham. Supaya anda betul-betul kuasai, yakin pelaburan anda ini adalah sebenarnya juga sebahagiannya selain daripada saya bantu anda buat review, sebahagiannya juga anda study sendiri. So kita ada 50-50 lah. Saya bantu anda review sedikit sebahagian saham ini. Sebahagian lagi anda buat keputusan, review lagi ataupun anda study dulu sebelum anda buat keputusan untuk beli atau jual. Okey? So far so good tak? Belajar sesuatu tak pada malam ini? Siapa belajar sesuatu pada malam ini? So far so good? Hari Khamis saya akan buat sesi soal jawab. Hari Khamis saya akan terus buka sesi soal jawab hari Khamis. Kita punya jadual untuk memburu saham berpotensi ni adalah Selasa dan Khamis. So hari Khamis ni special sikit.
hari Khamis ni special sikit. Kita akan buat sesi soal jawab. Anda tanya, saya jawab. Anda letakkan saham, saya reviewkan insyaAllah. Okey? Boleh-boleh? Siapa rasa dan siapa nak join sesi memburu saham berpotensi untuk next Thursday ni ataupun untuk Khamis ini? Orang Johor mungkin dia dah habis kerja hari Khamis, dia nak balik kampung. Boleh tengok kat kampung Jangan risau. Sebab hari Jumaat dia dah start cuti. Orang kerajaan. Ya tak? Yang tak kerajaan macam saya ni, kerja aja. Kerja. Kita masih bekerja guys. Kita kena kerja. Hari Khamis, Jumaat kerja. Sabtu, Ahad, Isnin kita cuti lah. Berapa orang yang nak? Berapa orang yang nak join kita untuk hari Khamis? Sesi soal jawab. Okay? So boleh tak bantu saya war-warkan sesi ni, memburu saham berpotensi ni kepada kenalan anda yang dahagakan ilmu pelaburan saham. Bukan kita je yang nak belajar. Kawan-kawan kita sepatutnya pun dia betul cari-cari ilmu pelaburan ni. Apa salahnya kita syorkan dia program percuma ini. Setuju tak setuju? Okey, Encik Hafiz, PR Lexus sila bawa ke Minggu Harapan. Okey guys. Kat sini hari ini 3 saham saya reviewkan untuk anda. Saham yang pertama, MyEG. Yang kedua, Pekat. Yang ketiga, MyEG, Pekat dengan yang latest, end to end. Betul? Okey, dapat sesuatu tak pada sesi malam ini? Adakah anda belajar sesuatu? Okey, kalau 10 markah, berapakah markah yang anda nak berikan kepada saya pada malam ini? Boy dapat 10 markah. Terima kasih. Thank you very much. Semoga bermanfaat ilmu, sharing info yang saya kongsikan kepada anda pada malam ini. Semoga Allah berkati kita semua dan memandu memandu hala tuju kita ni nak ke arah mana, matlamat kita nak ke mana, apa yang kita nak capaikan, apa yang kita impikan, insya-Allah semoga tercapai kan. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semuanya mungkin kalau tengok senarai nama semuanya orang Melayu, alhamdulillah kan. Tak tahu boleh kan kalau ada yang tidak. Tapi orang Islam dia. Saya kategorikan semua Islam lah. So dengan izin Allah SWT, apa yang kita hajatkan, impikan, semoga Allah pandu perjalanan kita ini. Okey. Yang mana kita impikan, hajatkan tu semoga tercapai segala impiannya, insya-Allah. Boleh-boleh? Itu saja untuk hari ini. Saya doakan yang terbaik. Semoga anda semua memperoleh pulangan yang lumayan dalam pelaburan saham, patut syariah, insya-Allah. Kita jumpa hari Khamis malam 9 malam. Saya Coach Fakrul. Saya Coach Fakrul. #trade secara tenang. Good night everyone. I love you guys. Thank you very much. Indah mahligai yang menanti. Saya dah nyanyi kan? Terima kasih semua. Thank you very much ya. Yang ada Encik Azlan, Puan Halimah, Encik Hamzah, Encik Irwan, Puan Laila, Muhammad Hanif. Terima kasih Rura Wardayanti, Encik Yazidin, Encik Zamri. Thank you very much semua. Good night. Take care.